Subhanallah, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah ada 5 orang. Nak tengok jap siapa yang 5 orang ni. Ada Kak Lina, Kak Lina, apa khabar? ada Okey. apa tu, Pak Nadia, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak Lama. dengar cerita suara Ha. Itulah tak dengar suara. Cerita tu tengok jugalah kat Facebook kan. Sibuk semacam, sibuk Ha. macam-macam. Tak apa. Yang penting hidup kita beraktiviti. Yes. Manfaat kan. Okey, Ini saya nak hmm? ini pun sambil-sambil bikin kerja Ustazah Okey, boleh. So, Tapi Kak Lina kena ikut follow mengulang balik. oh ini kirakan from beginning From beginning balik. Hmm. Okay, no problem. Baguslah refresher course. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat kita jumpa hari ini dan baca tentang Heart Therapy 40 Hadis in Tazkiyah and Soul Purification yang ditulis oleh Dr. Ali Al-Bouti. Heart Therapy ni sebagai manusia memang dia memang kena ambil berat sebabnya hati ini adalah center dan drive orang. Drive dialah yang memandu driver lah. Sebab tu orang panggil inner drive kan. Apa yang ada dalam hati kecilnya tu. So masalah problem selalu berlaku apabila ada masalah hati. Benda perkara kecil boleh menjadi besar apabila kita tidak membereskan apabila berlaku konflik di dalam hati ataupun jiwa. Okey, kalau ikutkan hati, bahasa Melayu hati tu liver. Tapi kalau ikutkan dalam yang dimaksudkan hati ada dalam kolbun tu adalah jantung. Jantung tu kat situlah kalau jantung berhenti makanya keseluruhan tubuh dan nyawa pun terhenti. Tak boleh hidup lah walaupun dalam masa 5 kiraan. Bila tertekan dekat dada bahagian yang ada jantung tu sebanyak 5 saat, dah boleh tak boleh boleh mati kalau tak segera bagi CPR. Okey. So kita tengok apa introduce buku ni supaya kita melihat lebih luas apa yang relevan tentang kehidupan kita ni. Kenapa ada perlu heart terapi? Tapi sekarang ni akhir-akhir ni zaman kini memang orang cerita bab inilah. Nak pergi mana tu? Nak pergi apa melancong, travel, nak pergi healing. Diorang tak cakap jarang-jarang lah nak kata pergi melancong. Nak pergi healing sekejap. Jawapan dia. Kan? So, apa yang dikatakan tu um, kalau Zakaria tadi suara dia tenggelam timbul. Jadi tak boleh dengar dia baca. Nadia, ada nampak macam ada nama Nadia tadi. Boleh ke join baca? uh, Boleh Ustazah, insyaAllah. boleh ya? Silakan. Mula daripada what is this book ke Ustazah? Ya betul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is a collection of 40 hadiths about the heart, the soul, and how to purify them. It is a discussion of the disease of the heart, their cures, and how to get closer to Allah. To help to think of this book as a course in spiritual development and Iman journey that the book is asking you to take. In the last section of this introduction, I will share with you my recommendation on how to best use this book.
Okey, apa yang minta uraikan dalam bahasa Melayu lah kan. Kami macam saya dengan faham tapi nak cakap balik tu tak ni. Macam tu juga Zakaria memerlukan kita bahasa Melayu. Okey, apa yang Nadia dapat? Saya nak tengok cara pembacaan orang ni, dia kadang-kadang dia memahami sesuatu dalam konteks apa yang dia lalui. Jadi sebab tu kita baca buku ni dalam bentuk discussion supaya kita melihat secara lebih luas. Okey Nadia, apa yang Nadia nampak? Dalam apa yang saya faham dalam collection dalam buku ada 40 hadis dan ia untuk kita punya soul kita punya roh, untuk kita memperbaiki roh kita ataupun roh kita yang sedang sakit, yang sedang selalunya tenat, yang selalunya melalui berbagai-bagai ujian, challenges, cubaan hidup hari-hari. Jadi mungkin dengan adanya buku ni dapat memperbaiki iman kita, memperbaiki kita punya roh kita dan lebih macam supaya kita lebih faham tentang perjalanan hidup ni. Itu saja yang saya faham. Ya betul. Sebab apa? Macam saya macam cakap awal tadilah kan, roh kita, jiwa kita semua terletak kat dalam jantung ni. Sebab tu jantung tu sedapnya tambah jantung hati kan. Dia kalau Betul. terberhenti rosak, habis rosak segalanya. Hadis Nabi pun ada kata macam tu. Kalau dalam diri manusia itu ada seketul daging, bila dia elok maka eloklah keseluruhan tubuhnya. Jika ia rosak maka rosaklah keseluruhannya. Maknanya dia ada, kita kena faham diri manusia itu dia ada zat diri dia, iaitu fizikal, jasmani dia. Zat tu tentang jasmani dia, yang mana kalau bulan yang kali kelas yang pertama tu kita ceritakan dalam bertemu Tuhan Allah ni nak, saya ulang sikit lah ya, dalam kita ni sebagai hamba Allah dihidupkan, manusia ni dihidupkan di atas muka bumi ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mensucikan Allah. Allah itu sangat merindui akan pujian. Sebab Allah itu tidak sama dengan makhluk dan dia nak manusia memuji dia. Mensucikan diri dia. Mensucikan diri Allah dan membesarkan Allah. Tengoklah kita sembahyang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan macam bacaan tu kemudian sujud dengan rukuk kita, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah, kan, maha suci Allah, semua menyebut dengan puji-pujian. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni kita dapat sedar dalam solat kita tu kita sedang membesarkan Allah, sedang mensucikan Allah. Tiada yang lebih mulia daripada Allah. Allah menjadikan seluruh alam ni semata-mata untuk manusia. Walaupun kita tak guna semuanya, tapi Allah mencipta tu untuk kita. Allah memang kata untuk kita, tapi Allah tak suruh ambil ke semuanya. Allah suruh ambil sebahagian sahaja untuk kita hidup supaya dapat beribadah kepadanya. Ibadah itu, kesucian itu yang utamanya di dalam hati ni. Bila kita banyak melakukan dosa, kita telah mengotori jiwa kita. Jadi itulah perlunya kena balik, terapi balik. Kita ada apa? Kita ada jasmani, kita ada rohani, kita ada fizikal, kita ada mental. Dan yang kelima sekali, spiritual, atas sikit daripada akal mental tadi tu. Jadi spiritual ni nak tak nak memang orang akan kembalikan diri kepada agama, kepercayaan.
Dia bukan setakat mental yang berfikir dan rohani yang merasai, tetapi memerlukan spiritual yang percaya. Okey, dalam itu kita kena mensuci diri kita dari sudut zat diri kita, daripada najis dan kotoran, daripada hadas yang terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Itu tentang zat, cara perlu ni. Sebab tu kita belajar fardu ain untuk mensucikan zat kita ni. Yang kedua, kita belajar tentang kita kena tahu, kena sucikan diri dalam bentuk fizikal. Tadi zat, sekarang fizikal. Fizikal kita ni selalu kita ada apa? Panca indera, mata, hidung, mulut, telinga. Dan juga anggota badan yang lain. Mata dosanya apa? Melihat sesuatu yang tidak dibenarkan Allah. Hidung menghidu, cari salah orang. Menghidu, orang kata menghidu lah kan. Mulut makan yang tidak halal ataupun makan melebihi had. Bercakap yang tidak yang cakap menyakitkan hati ataupun cakap perkara-perkara yang tidak baik. Telinga mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Telinga ni apa ni, suka mencari apa cerita. Sekarang ada handphone ni, dia bukan sekadar telinga dekat dengar telinga je, mata dan telinga bekerjasama untuk melakukan dosa. Tangan pun sama, cari macam tu kan. Alamak, kalau kita tengok, kita buka Facebook tu confirm lah semua ada kan. Semua terpaksa baca, tapi kita asyik tak masuk baca kat situ. Lepas tu tangan kita, kaki kita, itu yang akan dipersoalkan ke akhirat nanti. Jadi anggota badan kita ni kita kena tahu apa yang menyebabkan dosa supaya kita tidak melakukan dosa tersebut. Dosa-dosa itu akan membuatkan kita ni berdosa dan dosa itu akan membebani manusia. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa bahu kita ni rasa sakit macam ni ya. Kenapa bahu sebelah kanan ni selalu rasa ni? Kita rasalah uh, apa ni ada orang buat lah. Tapi yang pertama sekali kita kena muhasabah. Sebab kita melakukan dosa, bila dosa itu membebankan bahu dan jiwa diri kita sendiri. Kita menganiaya diri kita. Sebab tu ada zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya Engkau maha suci, Engkau ya Allah, aku yang zalim diri sendiri. Sebab apa? Allah dah bagi garis panduan tapi kita tak menjaga diri kita. So siapa yang zalim? Kita yang buat. Kitalah yang zalim sebenarnya terhadap diri sendiri. Jadi kita kena tahu dosa anggota badan ni supaya kita kita dalam keadaan suci lah nak bertemu dengan Tuhan. Sebab selamat pertama tadi Allah jadikan kita untuk mensucikan dia, membesarkan dia, terutamanya di dalam solat. Bila baik solat seseorang itu, dia akan baiklah seluruh kehidupannya. So kalau kita bawa persembahan kita solat kepada Allah itu ada cacat celanya, bagaimana kita nak dapat kehidupan kita yang sempurna? Sebab tu kalau orang dapat petua, kalau nak kaya, nak elakkan untuk bagi orang kata orang berilmu ni nak cakap kat orang tu tengok peringkat dia. Kalau dia belajar agama boleh secara detail dan bersedia nak dengar agama. Tapi bagi orang yang kita nak bercakap secara awam ni, kita terpaksa kata sebab supaya tak nak orang buat syirik. Bila syirik ni kan macam panggil bomoh lah. Dia nampak orang bisnes berjaya je ambil bomoh bagi tutup kedai dia tu, bagi orang nampak kedai kita. Macam itulah kan kalau orang buat syirik tu. Jadi para asatizah ni dia tak nak orang melakukan syirik, maka dia terus katakan kalau nak murah rezeki, solat duha. Jadi orang pun sibukkan diri sembahyang semua sebab peringkat permulaan. Peringkat permulaan darjah 1. Darjah 1 dia sembahyang
sebab nakkan sesuatu kehidupan hal dunia. Tapi sebenarnya kalau dia bereskan akhirat, dunia dapat. Tapi tadi dia buat tadi tu sebab nakkan dunia. So, biarlah peringkat awal begitu. Bila lama-lama belajar terapi, berkenaan hati jiwa ni barulah dia dapat hakikat sebenarnya. Sebab manusia itu melalui proses. Bila dia sembahyang dia akan merasai zat yang masing-masing. Bagaimana jiwa dia dengan Allah, dia akan ada prosesnya kehidupannya. So, yang pertama tadi pasal zat, kita kena suci tadi tu, kena tahulah fardu ain. Yang kedua ni pasal fizikal ni, kita kena tahulah apa yang perkara dosa, apa yang perkara halal dan haram, dan perkara sunat dan makruh. Kalau yang dosa-dosa makruh tu, kalau kita ambil wuduk, boleh diampunkan dosanya. Sebab tu bila ambil wuduk tu, jangan laju-laju. Kita feeling kan. Rasakan wuduk tu cahaya. Rasakan cahaya itu datang setiap sentuhan yang kita sentuh pada anggota tubuh wuduk itu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, padamkanlah dosa-dosaku. Sebab manusia itu memang berdosa. Apa lagi yang tak beriman, jelas-jelas dah terus hidup dia ke dalam terus berdosa. Tapi bila dia masuk Islam, terus pula dosanya dia ampunkan terus. Kita yang dah memang Islam, kita dosa kita taklah seperti dosa yang orang bukan Islam tu. Cumanya kita kena mengisi kehidupan kita supaya sentiasa mensucikan Allah dan membesarkan Allah. Yang ketiga, tadi fizikal, jasmani, fizikal, dan sekarang soal rohani. Rohani terletaknya jiwa, kan? Ni nak dapatkan buat yang nombor dua tadi tu, nak elak dosa tu, kena perbaiki rohani jiwa ni. Jiwa kita ni nak kena baiki daripada sifat-sifat mazmumah. Mazmumah maksudnya yang dikeji. Sifat-sifat yang dikeji ada 10 perkara. Kena tahu. Nanti dia ada hurai satu-satu dalam buku ni. Tapi dia secara rambang. Kita akan tengok. Tengok apa dia sifat mazmumah. Banyak makan, banyak cakap, marah, dengki, apa dia ada perkara yang melibatkan orang dan perkara yang diri sendiri, merosakkan diri sendiri. Riak, ujub, takabur, rasa diri tu lebih baik daripada orang lain. Itu antara sifat mazmumah tu. Semua sifat-sifat berkenaan dengan jiwa. Hendaklah dibersihkan sifat-sifat tadi dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah iaitu sifat-sifat yang terpuji. Ada 10. Iaitu apa? Ikhlas, khusyuk, reda. Apa lagi? Ada 10 semuanya. Memaafkan. Takut pada Allah. Takut kepada Allah. Lagi? Ada 10 lah. Semuanya proses membentuk jiwa. Selalu kita pernah biasakan dengar. Walaupun aku tak pakai tudung, jiwa hati aku bagus. Jangan nak perasan. Dia melengkapi tak jiwa yang dia bagus tu, melengkapi tak, ada tak ciri-ciri mazmumah dekat dia tu. Biasanya orang yang tidak berjaya melakukan perintah Allah ini, dia ada masalah hati ni. So, kena polish balik, kena terapi balik. Yang keempat, masalah akal. Tadi rohani, kemudian akal. Akal ini letaknya kepercayaan. Jadi, akal dan spiritual tu letak sekali. Kepercayaan. Kepercayaan yang mana kalau dia ada masalah apa yang menyebabkan dosa ni. Dia ada syirik yang merosakkan akal dan spiritual ni. Okay, syirik tu terbahagi kepada 2. Syirik jali
iaitu nyata, jelas. Kedua, syirik khafi. Syirik jali ni kita dah terang-terang dah nampak. Yang mana kalau dia orang kafir tu dah jelas-jelas syirik. Dia ada sebab tu dikategorikan orang kafir ini najis. Pernah dengar kan orang kafir ni najis. Najis dari sudut inilah. Najis dari sudut akal ni. Sebab apa? Dia menyembah dan mengakui Tuhan lain. Dia menyekutukan Allah. Bagi orang yang mengaku Islam pun problem dia kat situ juga. Yang orang buat apa tu menderam-menderam tu pun problem dia dekat situ juga. Itu syirik jelas nyata yang tidak diampunkan dosa. Kemudiannya syirik khafi. Ni yang paling kita takut. Tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Apa dia? Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sombong. Hati-hati. Bila kita ada rasa aku lagi bagus daripada dia, jangan. Ingat itu resamnya iblis. Iblis yang mana Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak mau sujud. Kenapa aku nak kena sujud kat Nabi Adam, ya Allah? Sedangkan aku daripada api lebih mulia. Jadi kita rasa diri bagus daripada orang lain tu sangat bahaya. Sebab manusia tu memang tidak lari daripada kelemahan. Makhluk itu memang sentiasa lemah. Sebab tu kita selalu kena zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan aku bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Jadi kena bersihkanlah daripada syirik. Bersihkan, kena tahu fardu ain, kena tahu apa dosa pahala, sunat makruh, dan kena tahu apa dia sifat-sifat mahmudah, juga apakah perkara-perkara menyebabkan syirik. Kita nak perlu dijauhi supaya kita dalam keadaan yang suci, hidup yang terutamanya dalam sehari semalam sekurang-kurangnya 5 waktu kita solat dalam keadaan suci. Sebab itu adalah berbeza bila kita tengok wajah-wajah orang Islam dengan wajah-wajah orang bukan Islam. Kerana Allah memberi sinar cahaya kepada orang yang beriman, yang mensucikan diri. Jelas-jelas nyata wudu itu maksudnya cahaya, memadamkan dosa. Bayangkan masa kita ambil wuduk tu, sapu muka, kita memadam dosa kita. Yang sombong ini, yang mata ni selalu melihat yang tidak baik, yang hidung ni selalu menghidu perkara-perkara yang tidak baik, mulut ini makan lebih, cakap lebih, yang telinga ini mendengar perkara-perkara yang ni. Maka bila dah dihitamkan, memang dosa itu zalimin, orang yang zalim itu zuluma gelap. Memang dalam ayat Quran zalim, zulumat, zalim tu adalah orang zalim. Zulumat kegelapan. Jadi memang itu ada kaitan-kaitan ayatnya tu. Kalau orang yang bercahaya, hati yang bersih, semua melibatkan cahaya. Yang baik-baik semuanya cahaya. Gitu. Jadi tadi soal hati yang mana kita perlu terapi. Sebiasanya kita kena nafas kita mesti selari. Mesti selari dengan tubuh kita. Tubuh kita mesti selari dengan nafas kita. Yang mana mesti selari dengan soul kita, roh tadi. Jadi sebab tu dekat akhirat nanti dalam surah Yasin ada kan yang jadi saksi siapa? Masing-masing semua pasti baca Yasin. Siapa baca siapakah yang bercakap nanti? Apakah mulut kita yang memberi alasan? Mulutnya Allah tak bagi peluang untuk bercakap. Allah zip sebab sifat mulut tu memang suka ke lencong sikit. Semua saksi tu anggota badan kita yang saksi baca surah Yasin ni. Tangan kita Mata, bercakap. hidung. Mata kita bercakap, hidung semua cakap, kaki bercakap. Dah tak boleh nak tipu dah lah.
Sebab tu kena dalam hidup ini mesti selarikan apa yang kita buat dengan apa yang kita percaya, dengan apa yang di dalam jiwa kita. So, why this book? Siapa nak baca? Kak Aisyah lah baca Ustazah. Sila Kak. Okay. Every book tells a story and is part of a story. And this book is no exception. It is part of the story of Muslims in the 21st century and how they understand and approach spirituality. There is an urgent need to take greater care of our souls because of the state of the world and Muslims today. We cannot hope to overcome our problems without looking at their root causes, the state of our heart. Apa tu? Cuba cerita sikit bagi kita yang tak faham bahasa Inggeris ni. Okey, maksudnya setiap buku tu menceritakan satu cerita dan mungkin cerita tu bermula daripada banyak bab-bab cerita-cerita kecil, topik-topik macam chapter by chapter supaya kita faham apa isi dan kandungan dan apa yang setiap buku ingin menyampaikan kepada kita. Unsur pelajaran atau maksud dan cara dia nak didik kita. Jika kita baca buku itu sebagai cerita, kita akan fahami dia sebagai cerita. Jika kita membaca sebagai buku tu sebagai untuk mendidik kita dan mengubah kita, kita akan dapat kebaikan. Dan mungkin buku ni hard therapy yang seperti yang Aisyah dengan Ustazah lalui masa kita baca buku ni, sebenarnya ibarat melalui buku ni dengan pengalaman hidup kita yang kita lalui hari-harian. Dan pentingnya untuk kita faham kerana kita hidup di 21st century. Dan kita kena faham apa itu iman journey, rukun iman. Kerana kita faham tentang rukun Islam, kita kena faham apa itu rukun iman. Dan rukun iman yang penting adalah untuk memahami diri kita dan inner dan outer, means external influence. Dan sangat penting untuk kita faham maksud konten buku ni yang sebenarnya ada 40 hadis yang sebenarnya mengajar kita macam mana kita nak faham yang sebenarnya jiwa kita sebenarnya sedang dikatakan dalam bahaya. Tapi kalau kita tak menjaga jiwa kita, kita akan dapat masalah dan kemungkinan kita tak akan dapat penyelesaian tentang masalah yang kita lalui. Dan kita harus cari penyelesaian daripada akar. Dan akar yang dikatakan dalam buku ni adalah untuk faham keadaan hati. Apa keadaan? Sebab apa? Kenapa faham keadaan hati? Hati itulah yang akan memandu manusia. Kan? Kalau orang yang terlalu sampai anxiety dengan depression, yang kita tengok orang yang mati bunuh diri tu, semuanya bermula dengan hati. Kita bukan berfikir ni hanya sekadar di otak. Berfikir itu ada sampai ke tahap hati. Maksudnya nanti saya ada bagi artikel tu kot, yang mana sadrun, qalbun, lepas tu fuad, ada kan? Ada baca tak? Ada di WhatsApp. Itu peringkat-peringkat jiwa kita tu. Yang mana orang yang tidak mendapat hidayah Allah, yang jauh daripada, walaupun dia Islam, tetapi dia tidak mendapat bimbingan Al-Quran dan hadis. Dia sukar untuk menembusi ke ulul albab tu. Yang berfikir, yang dimaksudkan Allah nak kita fikir sampai ke tahap ulul albab. Sebab tu kita akan dapat, kenapa dia punya faham agama begini? Terutamanya kalau kita jelas tengok orang kafir dengan orang Islam, bab ikhlas sudahlah dalam persahabatan. Kalau orang bukan Islam, dia punya ikhlas macam ni tau. Hari ni aku tolong kau, nanti kau tolonglah aku. Aku ikhlas tolong kau ni. Itu orang bukan Islam punya prinsip. Jadi maka bila sesuatu berlaku, dia akan jadi ungkit.
Dulu kau aku tolong. Aku sekarang ni kau tak tolong pula. So dari satu membuatkan orang yang menolong tu pergantungan dia pada ke orang yang dia tolong. Dia lupa pergantungan dia kepada Allah. Kalaulah dia buat ah aku tolong ni kerana Allah. Ah, kerana Allah, mudah-mudahan Allah membantuku di saat kesulitan. Kita bukannya nampak orang kita tolong tu. Kita nampak kita mengharap dengan Allah. Nak tahap yang itu. Hati itulah yang berperanan. So, kita teruskan lagi. Apa kena-mengena dengan materialism? Okey, siapa nak baca? Nadia lah. Sedap dengar suara Nadia tadi. Oh, Hmm. Materialism. The Ah, world today is an agony under the weight of a radical materialism. Our hmm, lives and societies are judged based on material makers, money, fame, attention, number of followers on social medias, numbers of clicks, etc. Everything is reduced to the dollar sign and how much of it gain or lose. This defines success and failures. Our choices, our goals, and our human value are assailed by the idea that there is no reality beyond the physical, that there is no higher meaning beyond what we can see and touch. By okey. stripping Setakat you, tu, saya, uh, setakat tu, okey lah, sampai existence tu, okey. okay, Hmm. sampai situ saja, Saza. Yang fahamnya yang Sambung sampai existence. sampai existence ya. Okey. Ah, Okay. Tadi kat mana? By Ha. stripping human life of any emotional and intellectual death, modern popular culture, which is incessant focus on the trivial and material that improvise human existence. Hmm. Begitu ya? Hmm. Okey. Huraikan yang ni dulu. Okay. Okay. Dalam dunia kita sekarang ni kita lebih banyak kita diberatkan dengan cara penghidupan kita yang agak radikal dalam material, dalam kehidupan duniawi kita banyak diberatkan dengan kehidupan harian kita yang penuh dengan uh, uh, kira apa tu maksudnya Macam ni. kita Kebendaan. keperluan kita dalam dunia dan apa itu Tengok dan Facebook. datangnya pula social media, Facebook, TikTok and all this, hari-hari kita suka tak suka kita akan ter hanyut dalam dia. Ha. Sikit-sikit walaupun kadang-kadang kita cuma nak buka feed aja, kadang-kadang kita scroll tak sadar waktu ni berjalan kan. Itu kita punya kelemahan lah dalam menjadi manusia ni kan, kita punya kekurangan kita. Jadi apa lagi pasal saya rasa saya tak dapat huraikan lagi. Saya serahkan pada Ustazah. Okey. Yang mana dia lebih macam tadi keduniaan lah kan. Keduniaan, kebendaan. Sebab benda tu yang nampak. Kalau kita ada Facebook ke, nak tengok, nak menunjukkan kejayaan, berapa follower kan. Kejar follower semua kan. Nak berapa. Jadi kita belajar semua. So benda-benda tu akan memenatkan kita lah nanti. By stripping human life of any emotional and intellectual depth, modern popular culture within insert focus on the trivial. Saya baca macam tu. Jadi dia akan apa seolah-olahnya kadang-kadang orang saya tengok jugalah kalau tunjuk macam kalau macam keluar dekat cerita-cerita kat Facebook tu kita akan tengok jugalah apa dia kan kadang-kadang orang tu kosong je
Kosong maksudnya belagak lebih tapi kosong. Bergaya, orang akan pamerkan diri dia tu dalam media masa tu dia hebat supaya dia dapat pengaruh, dan dia kadang-kadang akan menunjukkan, mengutamakan kecantikan di wajah dan pakaian, sama ada pakaian seksi ke kalau tengok pengaruh dia, dia nak mempengaruhi siapa kan, dia akan bertopeng kan mengikut yang tu lah. Kalau tak sedar, yang bahagian orang yang tak sedar tentang agama ni, dia akan orang kata ada sampai mengejar dunia itu hasad, dengki, mendengki, dan masing-masing nak menunjukkan kewibawaan masing-masing. Okey, Uh, Kak Aisyah. Ah, Ustazah, ya. to add on to that pada Hmm. pendapat saya lah no lah, my observation. Kak Kita Lin. material, Hmm. sedekah pun sekarang walaupun supposed to be jariah sudah Ya. menjadi material. Kerana orang banyak pada dengan niat lah, dengan so called niat, tak tahulah wallahu a'lam betul ikhlas ke atau tidak. Selalu cakap nawaitu dia nak menyalurkan jariah lah, kira kan buka pintu hati lain. Tetapi jariah jadi riak. Sebab ukuran tahu. Macam okey, mungkin dia pergi Mekah, dia pergi haji, tapi dia akan tunjukkan yang dia bersedekah dekat sana, jumpa fakir miskin kat sana, ataupun there's a lot of businesses sekarang yang kumpulkan dana-dana untuk jariah, even artis ataupun entrepreneur. Sorry, but I have to refer to Malaysia because Malaysia is a bigger market. That every time orang akan adakan amal, or adakan makanan amal, makanan satu macam berkumpul untuk mengumpulkan dana ke apa, everything is now very public, you know. Itulah sebab ada media sosial kan. Media sosial. Dan dah jadi ukuran kan. Oh, dia gini. Lepas tu dia ada makan malam dengan fakir miskin. Oh, dia ada ini. So it's like, pada saya, walau macam mana pun nawaitu tu, tapi kalau terlalu diwar-warkan macam gitu, pada tu whatever it is lah, pada saya itu riak lah. Itu yang perkara benda yang kena hati-hati. Macam kita cakap tadi, mula-mula intro tu kan. Sebenarnya ikhlas itu perlu dididik. Sebab tu nanti tengah belajar apa tu ikhlas. Kita macam beribadah ini buatlah sehingga bab ikhlas kan. Sembahyang, contoh nak sembahyang ikhlas, buatlah sampai ikhlas, dan ikhlas tu mesti istiqamah. Maksudnya pertama peringkat permulaan kita beribadah ni adalah keterpaksaan. Terpaksa tu akan datanglah supaya mak tengok. Supaya budak-budak kan, mak tengok, supaya orang pandang aku sebenarnya. Tu peringkat permulaan. Kalau dia kena bersihkan hati lagi, kena terapi lagi. Terapi diri dia lagi dengan ilmu, dengan zikir-zikir, supaya dia makin lama makin nampak, tak baguslah aku buat tu kerana mak ni. Tapi aku buat nanti bila dah lama buat, aku dah jadi seronok lah. Dia dah jadi seronok, bila dah seronok beribadah tu dah rasa bersyukur. Dia akan naik tingkat-tingkat dia. So tak apa. Buatlah ibadah yang bagaimanapun, tapi bagi kita yang mata yang melihat ni, mudah-mudahan dia teruskan ibadahnya tu sehingga mencapai tahap ikhlas. Memang pun permulaan ni, termasuk kita ni kadang-kadang diri kita sendiri kan, alamak, aku terniat macam tu pula. Maksudnya dalam Islam ni bab niat, kena mula dengan niat, kena dalam pertengahan amal pun dengan niat, hujung pun niat, dah selesai pun niat. Niat apa? Ya Allah, ikhlas, aku buat ni kerana-Mu Allah. Yang tu kena selalu diingatkan. Sebab tu dalam ibadah, kita contoh solat lah saja. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Hujung tu kerana Allah Ta'ala tu sentiasa dibawa. Sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Itu dalam proses mendidik. Dia punya tahap-tahap didikan diri kita tu ada bertahap.
Sebab tu kita tengok kenapa dia tu relax je, dia tak ada rasa ke, tak ada perasaan. Sebab dia dah melalui. Kita kena percaya tentang proses. Kadang-kadang bila orang dah banyak tahu tentang agama ni, orang yang punya hati yang kotor ni dia ambil peluang dekat situ kan. Macam Kak Ari, kalau satu nak famous, satu lagi dia dalam contoh dalam kutipan derma tu, diorang boleh guna 30% daripada yang derma tu. So dia ambil peluang 30% tu. Kalau dah dapat 10,000, kau ambil 30% tu banyak. Kalau dapat juta-juta lagi banyak kau dapatkan kekayaan yang tu. Tak boleh. Sebenarnya sekadar untuk kau boleh lakukan amal ibadah, kerja amal tu je lah. Sebagai macam tu kerja gaji. Janganlah sampai kau ambil melebihi pula walaupun 30% diizinkan. Tengok kadar dia. Memang berlaku kalau saya tengok hati yang tidak ikhlas ini akan dah senang dibaca oleh orang. Tetapi bagi kita yang melihat, kita jangan letak buruk sangka, tetapi gantikan dia dengan doa. Tapi memang pun manusia ni memang memang macam tu. Dia tak nampak lagi nilai yang Allah tu. Dia perlu melalui proses. Dia masih dunia lagi. Sebab tu materialism tadi kan. Masih tentang itu. Okay, kita sambung. This is why it is common to find people fleeing to alternate lifestyle and spirituality, looking for anything that can touch their hearts and inject meaning back into their lives. Kan? Maknanya tabiat manusia tu memang macam tu. Life kehidupan dia tu. So, Dia nak masukkan ihsan kan Ustazah? Terima kasih ingatkan tentang tu. Okay, jadi dalam untuk sebagai Muslim, 3 perkara ni dia tak boleh mengabaikannya. Iaitu pertama rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Yang ketiga, rukun ihsan. Walaupun bunyi asing-asing rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan, tetapi dalam melaksanakannya, dia menjadi satu. Contoh, kita nak pertama mestilah rukun Islam. Rukun Islam kita tu pertama percaya mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maksudnya kita nak ikut ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena percaya tu akhir zaman. Akhir zaman adalah nabinya, rasulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi dekat situ kita perlu mengenali lagi lebih rukun iman. Rukun iman ada 6. Percaya pada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, kiamat dan qada dan qadar. Okay. Maknanya rukun iman tu terkumpul di dalam rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah solat. Itu yang terkumpul tadi tu, solat tu mendidik. Tadi memang Allah jadikan manusia ini untuk mensucikannya, menyembahnya. Itu yang rukun Islam nombor 2 adalah solat. Dalam solat itu dia perlu bawa kalimah syahadah tadi. Dari segi makna tersirat dan tersurat, dan secara tidak langsung dia percaya bawa juga rukun iman tadi, yang mana solat ini Allah perintah, yang mana Allah perintah malaikat Jibril bawa Nabi Muhammad secara directly dalam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dapat berjumpa Allah. Maksudnya kat situ malaikat dah ada, kita beriman. Allah pun kita dah beriman dekat situ. Malaikat Jibril tak boleh jumpa Allah, masih ada terlindung. Nabi Muhammad, keistimewaan dia yang tak makhluk lain tak dapat tengok pun, Nabi Muhammad dah dapat tengok.
Kemudian kitab ni kitab Al-Quran. Kita baca nanti baca Al-Quran. Perintah solat ni Allah suruh. Al-Fatihah dalam Al-Quran. Kemudian yang menyampaikan yang rukun yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percaya kepada Rasulullah. Dan pastinya kita solat ini kerana Allah suruh dan ia adalah hari kiamat nanti present yang pertama yang kita akan dihisapkan. Dan qada dan qadar Allah yang telah tentukan ini, kita redha apa yang Allah bagi kat kita. Cuma kita lalui macam tu. Nah, kita solat ini, kita redha atas perintah Allah. Macam tu. Jadi, bawa rukun ihsan dekat dalam solat, iaitu apa rukun ihsan ni? Merasa masa beribadah tu seolah-olah dia melihat Allah, dan pasti ibadatnya tu akan dibawa kepada Allah, kepada Allah akan kembali. Malik Yaumiddin yang kita sembahyang tu, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari agama. Allah tu yang menguasai hari agama, hari kebangkitan. Hari agama tu kejap lagi saya uraikan. Lepas tu, bila bawa, maksudnya bila kita rasa berdepan dengan Allah, mestilah kita jaga betul hati kita ni. Sebab Allah tengok bagaimana keadaan kita solat. Bagaimana perbuatan kita buat. Terutamanya lagi, hati kita. Selari tak dengan apa yang kita bacakan? Selari tak dengan apa yang kita buat? Macam tu. Jadi, terkumpulkan rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. So, pentinglah kita tahu benda-benda ni supaya lifestyle kita ni, sehingga apa proses yang kita lalui ini bertepatan dengan kehendak Allah, sehingga kita rasakan solat kita ini hanya menuju membesarkan dan mensucikan Allah, dan ibadah seluruh kehidupan kita ini kita persembahkan kepada Allah. Tentang Malik Yaumiddin tadi, kalau kita baca secara rambang, yang menguasai hari kebangkitan, hari mazhab. Tapi kat situ Allah letak ad-din. Tak tahulah minggu lepas saya dah cakap ke belum. Kalau kita Ustazah cakap pasal titian Siratul Mustaqim. yang saya tengok ni muka surah Al-Baqarah, Al-Quran, ayat muka surat 33. Ihdinas siratal mustaqim yang benar ni kan. Lepas tu muka surat 33 ayat 213 dan 214. Apa yang berlaku sebut sekarang ni kan? Perang. Perang. Kalau asalnya manusia itu satu. Lepas tu berpecah. Sebab perpecahan itu adalah dengki. Yang mereka dengki ini adalah golongan yang mendapat kitab. Siapa? Nabi Daud dapat kitab Zabur. Nabi Musa dapat kitab Taurat. Nabi Isa dapat kitab Injil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Quran. Yang menguasai ni semua, yang bergaduh tu kita tengok dekat Palestin tu kerana ni lah. Sebab asal yang satu tu adalah semua orang daripada keturunan Nabi Ibrahim. Satu daripada anak Siti Sarah. Siti Sarah keturunan Nabi Ishak, anak dia Nabi Ishak, dan semua nabi-nabi sampai Nabi Isa. Daripada nabi-nabi ni. Kemudian diorang ni diorang percaya tentang Nabi Muhammad ni. Diorang siap tunggu dekat Madinah sebab diorang tahu perlembagaan Nabi akhir zaman ni dekat Madinah. Tapi bila hijrah pertama Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Nabi dah buat duduk sampai sana, tahu-tahu Nabi Muhammad ni bukan daripada golongan Yahudi. Dalam Al-Quran menggunakan istilah tahun pertama Nabi, kenabian Nabi sampai tahun ke-13 dekat Mekah tu. Al-Quran Allah panggil diorang dengan panggilan Bani Israel.
Ya Bani Israel. Kan? Kemudian bila Nabi berpindah ke Madinah, masa tu diorang dah tak percaya dah. Diorang tak nak ikut. Diorang percaya, tahu kan tadi diorang siap tunggu berketurunan kat sana, siap buat surat sampai tu, itu yang beriman. Kemudian tiba-tiba tengok, bukan daripada orang Yahudi lah. Jadi terus diorang ingkar, diorang buat perang lagi. Serang lagi Nabi. Jadi, jadi sampai sekarang lah peperangan tu. Kalau kita tengok, 3/4 dalam Al-Quran itu menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa kisah Nabi Musa. Sebab apa? Nabi Musa ini berhadapan dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang sekarang ni kita nampak yang diorang serang kat Palestin tu, yang mana kalau negara lain semua dia dah boleh menguasainya, perlembagaannya ikut cara dia semua. Tapi Palestin ni, orang Palestin ni tak boleh nak dipengaruhi. Diorang hentam macam tu. Yang terjadi pembantaian yang teruk sangat kepada Palestin. Betul-betul kita tengok kan, bila tengok cara orang ambil gambar tu, kehidupan orang Palestin tu, memang betul-betul ciri Islam. Sampai kita tengok kanak-kanak lah. Sebab kanak-kanak tu yang tidak boleh berfikir lagi kepada kita. Tetapi cuba tengok bila dorang ni, bagaimana jiwa dorang ni, di rumah runtuhan tu, orang korek-korek cari orang, tinggal di satu budak, nampak gambar, kita nampak macam ni kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Budak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bergantungan kepada Allah tu. Hati dia tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu je. Dia memang tak buat lain. Orang ni kalih-kalih, kais-kais lah, pasir-pasir timbunan kat atas badan dia, tapi dia tetap juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dah ready untuk itu. Dan tengok yang dalam hospital pun sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tengok yang sekarang ni yang terbaru, tengok diorang boleh masak sendiri tu. Diorang tak berebut. Macam mana diorang boleh bersabar dalam menyediakan makanan tu atau menerima makanan. Diorang disiplin, diorang tak berebut. Orang yang tak dapat makanan, mana nak tahan? Mesti berebutlah, aku ambil satu, ambil dua. Tapi diorang siap. Dah dapat makanan tu, dia suap dulu adik-beradik dia. Bukan suap kat mulut dia dulu. Ya Allah. Bagaimana jiwa yang begitu diorang dapat lahirkan? Sudah tentulah yang 3 rukun tadi tu dididik. Akhlak-akhlak Islam. Okey. Seterusnya, Kak Aisyah baca. Okay. Muslims are not immune from the effects of materialism and can, like everyone else, be consumed by its juggernaut spread. At the same time, Muslims have a rich reservoir of spirituality that has been preserved in the Quran, the Sunnah, and the traditions of Muslim religious scholars and pious worshippers. The value of Muslims is in its divine origin. Since it came from the Creator, the spirituality of Islam is hereafter focused, comprehensive, and model. It is hereafter focused because it does not simply aim to make you happy in this life, but intends to save you in this life and the next. Secular spirituality detached from Allah as it is has the sole focus of making you feel good here and now, without attention to what happens to you after death. This temporarily fix is like a painkiller. It fails to treat the root causes of the problem, and the pain resurfaces after the numbness wears off.
Kita stop situ ya, Ustazah. Okey, sampai situ dulu. Lepas tu cuba Kak Aisyah terangkan. Okey. Um, Sebenarnya buku ni menceritakan tentang bagaimana kita Muslim sepatutnya uh, macam mana kita nak hidup dalam kehidupan kita. Seperti yang memang dah tertulis dalam buku ni dan dah explain, dah diceritakan tentang sebenarnya kita ni tak boleh elakkan diri kita daripada the materialism, which is like kita faham tentang materialistic world. Dan kalau kita nak elak pun, kita kadang-kadang boleh juga lalai, hayal, seperti kebanyakan nampak materialism mungkin daripada segi wang ringgit. Tapi ramai tak lihat daripada macam mana kita spend kita punya masa, time. Dan macam mana kita dah terlalai, kadang-kadang kita terlepas waktu. So mungkin this is satu perkara yang untuk kita ajarkan sebenarnya macam mana orang Muslim patut ikut guidance lah cara yang kita nak belajar. Dan sebenarnya kita mempunyai sebenarnya danau sebenarnya yang besar tentang ilmu spirituality yang banyak boleh kita belajar daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah dan cara mungkin scholar-scholar yang seperti kita tahu kita punya cikgu-cikgu, guru-guru atau ahli ulama yang dah menunjukkan contoh-contoh macam mana nak menjadi seorang Muslim yang baik. Dan kita kena faham tentang macam nak jadi Muslim yang faham tentang akal kita. Yang boleh membuat kita tahu, kalau kita faham tentang akal, kirakan daripada cerita Nabi Adam, kita belajar tentang cerita Nabi Adam sampai ke cara Nabi Muhammad, kita akan faham asal usul kita. Dan daripada situ, itu yang kita kena faham dan kita terima tentang yang Allah ingin kita ketahui sebenarnya adalah untuk kenali Allah dan kenali yang agama kita, yang kita harus sentiasa mempersiapkan akhirat kita. Dan jika kita mensiapkan akhirat kita, duniawi akan terjamin. Tapi kebanyakan kita lah biasa kita fikirkan tentang dunia, kita fikirkan dunia untuk akhirat. Tapi sebenarnya kalau kita jaga akhirat kita, dunia kita Allah akan siapkan. Itulah yang kadang-kadang yang satu perkara yang dikatakan tentang ini adalah tentang orang fikirkan tentang kebahagiaan, atau mungkin orang nilai tentang saya kita atau happy. Tapi kalau nak tengok deeper, bahagia dan happy adakah dia ada satu perkara yang sama? Joy and happiness, is it the same thing? Jadi itu yang dikatakan tentang buku ini, yang ingin kita belajar tentang kebahagiaan kita sebenarnya datangnya untuk selamatkan kita untuk akhirat, sebenarnya untuk kita look forward untuk syurga. Tapi kalau kita ada niat yang tersemat, kerana niat yang betul tu yang boleh menyelamatkan kita. Dan yang penting sekali, kalau kita terlalu duniawi, yang dikatakan segi secular spirituality di touch bawah, kita akan lupa. Kalau kita terlalu taksub dengan dunia, mungkin kita akan terlupa dengan Allah. Dan itu akan membuatkan kita rasa kita dapat kepuasan di dunia. Tapi akhirnya kita terlupa bila mati tu dah nak dekat dengan kita, kita terlupa yang sebenarnya kita tidak membuat persiapan untuk kita balik menghadap pada Allah. Dan dikatakan dunia ni hidupnya, kalau kesakitan tu adalah ibarat kita makan painkiller sekejap aja. Tapi kalau kita dapat baiki diri kita daripada akar umbun kita, daripada hati, bersihkan hati, kerana kita dilahirkan putih dan kita balik pun kita nak balik putih. Kalau kita dapat membersihkan jiwa kita, mungkin kita akan dapat dikatakan tebalkan diri kita dengan urusan duniawi. Atau kalau kita dah lama-lama makan painkiller pun, akhirnya kita akan rasa sebal. Kirakan painkiller tu dah tak lagi dah jadi imun, kita tak akan dapat reaction lagi dengan body kita dengan ubat kan.
Jadi itulah dia punya analogi yang dia cakap dalam yang kita baca tadi. buku ni yang kita baca tadi. Okey. Jadi macam persoalan yang tadi, yang sebelum kita baca ni kan, apalah diorang buat sampai anak-anak diorang tu yang Palestin tadi tu dalam keadaan yang makanan ada, makanan yang tiada, bila dah ada makanan diorang tidak berebut-rebut, diorang tetap mendahulukan ini, itu adalah atas kita ada apa tadi? Al-Quran dan hadis. Bila ada Al-Quran dan hadis tu dia dah bagi petunjuk dah macam mana ada menyuburkan sifat kasih sayang, sifat mahmudah, sifat mazmumah tadi tu yang kita sebutkan tadi tu. Diorang dah didik dah. Macam mana cara pula kita nak tahu? Macam mana cara diorang mendidik mengikut Al-Quran dan hadis itu. Kemudian kita nak tengok yang tentang kata memikirkan tentang hari akhirat. Kalau kita ingat akhirat, dunia akan ikut. Macam mana kita belum lagi hidup ke akhirat? Tapi ketahuilah, dunia itu, yang dikatakan dunia itu akan menjadi akhirat. Bagaimana? Sebab kita memang duduk kat dunia. Macam mana hal dunia kita boleh jadi hal akhirat? Kalau akhirat, mesti kita nampak sembahyang, puasa, mengajar Al-Quran. Itu ibadah khusus. Tetapi hal dunia, contoh makan. Makan ni aku pilih yang halal. Memilih yang halal, itu adalah akhirat. Makan adalah hal dunia. Jadi, digabungkan. Aku makan tetapi memilih makanan yang halal. Itu menjadi akhirat. Aku makan, aku ada rumah, hal dunia tetapi menjadi akhirat apabila rumah ini dapat aku membina keluarga, membina keluarga mengikut ajaran Nabi. Menghidupkan suasana Islam di rumahku. Dia akan jadi akhirat. Aku tak kisahlah dia nak rumah yang cantik ke, rumah yang tak cantik ke. Aku nak rumah besar macam bunyi dunia. Tetapi akan menjadi akhirat, rumah ini aku akan ajak orang berusrah baca kitab dalam rumah ni. Jadi sebab tu perlukan ruang yang luas. Buat solat jemaah, menyampaikan hal agama, makan-makan, panggil anak yatim datang makan kat rumah, buat kelas dekat rumah. Itu menjadi akhirat. Hal dunia menjadi dunia seperti nak kaya, dia sanggup apa? Mencuri. Dia sanggup apa lagi? Rasuah. Itu hal dunia yang habis takat dunia, tak memikirkan akhirat. Kita kena fahamlah. Kenapalah dia tu kata orang alim. Dia tak belajar agama ke? Naik kereta mahal-mahal. Naik kereta mahal-mahal. Baik kau sedekah je duit tu. Macam tu kan. Tapi bagi orang alim tadi, dia memerlukan kereta yang mahal. Contoh Alphard lah. Sebab apa? Pekerjaan dia untuk mengajar agama memerlukan travel harian. Kena duduk selesa. Sebabnya dia tak sempat nak duduk kat rumah. Dia duduk tempat kat dalam tu lah kena selesa sebab dia nak baca kitab. Dia kena ada pemandu. Sebab nanti orang nak dengar dia menyampaikan agama ni. Jadi dia perlukan tempat yang selesa, naik kenderaan. Dia boleh baca, dia boleh bincang, mesyuarat dekat dalam tu, bawa barang yang apa keperluan dia. So, Alphard tadi dah jadi akhirat. Sebab bukan untuk diri keseronokan dia seorang. Sebab dia memerlukan itu untuk melakukan dakwah. Nampak beza? Yang dunia tu menjadi dunia, tetapi dunia juga boleh menjadi akhirat apabila dia seiringkan dengan pahala dan dosa, dan jalan yang dia buat itu adalah untuk fisabilillah, untuk kerja Allah.
benda tu jadi akhirat. Boleh? Okay, seterusnya sambung sini ya, feeling good ni. Betul, Ustazah. Okay. Siapa baca? Buku Ada apa? Cikgu Azia. Cikgu Azia boleh line Ha. clear. Macam ni lah buku ni kan, kadang-kadang buku bahasa Melayu pun walaupun kita faham, kita baca, tapi kita perlu orang terangkan. Orang yang bidang dia terangkan. Dia baca makna dia. Saya pernah dulu masa dekat Mesir baca akidah falsafah. Saya guru bahasa Arab, pelajar bahasa Arab. Kawan akidah falsafah. Jadi saya baca terjemah, saya pula tanya dia, apa maksud dia? Sebab dia orang yang bidang dia tu lebih bijak lah menceritakan. So secara tak langsung saya dapat ilmu daripada gitulah. Okey. Okey, Cikgu Azia dah sedia. Okey, dah ready. Kat Okay, mana kat mana? Dekat mana? Sambung. Feeling Ni lah good. temporary fix. Temporary fix dah selesai, feeling good. Feeling good. Okey, tak saya naikkan sikit. Feeling good. Okay. Feeling good and content about ourselves bring little relief when Allah on the last day tells us that He was unhappy with us and the spiritual path we choose, it was not the life He wanted us to live. Such spirituality is no more than delusion and escapism. Secularized spirituality, religious spirituality that is reduced to the here and now, and that puts no demands on us for real change. It's equally flawed, and for the same reason. Islamic spirituality is comprehensive because it originates from the one who knows the ins and outs of the human being. What works when and in what proportions. Okay. Nak sambung lagi ke? Kita settlekan yang tu dulu. Okay. Maaflah saya bukan cikgu bahasa Inggeris tapi saya faham sikit-sikit lah. Ya tu. Okay, feeling good content. Feeling good content apa sebagainya. Okay, kalau ikutkan keseluruhan ni yang saya faham lah, iaitu kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Allah yang maksudnya dengan Islam hidup kita ada berpanduan lah, dan spiritual iaitu kepercayaan rohani kita yang mana secularism, spiritual, religious, dia juga berkaitan dengan demand of real, kehendak kita. Dan dekat sini apa yang kita buat, apa yang kita lakukan kena seimbang dan berbalik kepada yang 3 rukun. Honestly, saya baru tahu yang tadi Ustazah ada cakap pasal rukun ihsan kan. Sebenarnya saya tahu sebut ihsan tapi saya tak tahu berkaitan. So malam ni saya belajar lah kata. Jadi kat sini maksudnya kebergantungan kita pada Allah tu bagaimana ikut level dan tahap. Macam tadi saya nak respon yang Ustazah cakap pasal anak orang Palestin tu. Sebenarnya bila tengok dekat dalam wall TikTok media sosial kita, sebenarnya saya rasa saya jauh sangat dengan anak-anak tu. Maksudnya hati kita lah. Jadi kat sini penerapan kita punya iman tu Allahu Akbar. Kan, Allahu Akbar. Tu yang saya sekarang ni dengan anak-anak bila berlakunya macam ni sampai tahap saya berniat lah. Ya Allah, ya Tuhanku, andai inilah ujian yang aku lihat di Palestin, maka teraplah dalam hati dan keluarga saya sendiri. Moga kita ada satu impian untuk orang kata
berbakti di jalan agama. Tapi untuk nak sampai tahap tu, berkaitan dengan hati ni bukan satu perkara yang mudah. Dan saya sendiri belajar, Alhamdulillah, saya sendiri melalui, Alhamdulillah, saya terlepas daripada fitnah manusia. Dan hari ni Allah bagi cash apa yang saya lalui sebab saya bagi tahulah kebergantungan pada Allah ni. Kadang-kadang setan ni dia memujuk orang. Dia kata tak ada bersangka-sangka dengan orang. Sebenarnya sangka-sangka ni pun ya Allah, na'udzubillah, satu benda yang sangat jahat lah tu. Dan sebenarnya itulah didikan pada hati dan kebergantungan pada Allah. Dan lagi satu je saya nak share, saya belajar nilai duit. Sebenarnya duit kita yang bagi nilai, tapi jika macam contoh orang Palestin, duit tu dah tak dinilai, tapi dia kata cukuplah dengan doa kita. Dan saya kat situ ya Allah banyak belajar. Itulah. Itu baru nampak realiti kehidupan kan? Ya. Yang sebenarnya orang kata kalau tengok rumah dah hancur. Macam keluarga dah tak ada. Seolah-olah tak bermakna dah hidup. Kalau kita lah kan kematian baru seorang ahli keluarga. Rasa macam dah tak bermakna dah hidup. Contoh seorang ibu yang selalu kita dengar cerita. Anak dia seorang mati, dia punya hidup macam tak bermakna tu, dia melupakan anak dia yang hidup yang lain. Dia punyalah termenung kan. Sebab saya tak pernah diuji macam tu, tapi kita nampak situasi yang ada. Kalau sampai tahap yang Palestin ni, ya Allah, rumah pun tak ada nak berlindung. Keluarga dah meninggal, tinggal dia seorang. Tak tahu dah keturunan dia kat mana dah. Kan? Betul. Itu yang saya cakap dekat anak-anak saya dan juga anak murid. Yang mati itu jasad. Tetapi bagaimana kita punya persiapan. Dan menangis itu sebab kenangan. Tetapi bagaimana kita menghadapi. Sebab tu saya dengan anak saya cakap, saya memang bercita-cita lah moga ada keturunan 20 yang terbaik untuk menjadi bala tentera Imam Mahdi lah. Saya cakap ke anak-anak saya cakap ke anak murid saya. Tapi nak sampai tu sebenarnya tu kata, sebenarnya betul lah perangnya di Palestin. Tapi sebenarnya itu ujian pada kita sebenarnya. Kalau melihat daripada mata hati. Yang tu yang saya macam, Alhamdulillah saya dapat melihat diadakan. Maksudnya saya hidup lagi untuk melihat keadaan itu, untuk bagi kesedaran. Allah jentik hatilah. Sedap suara, serak-serak basah. Sebabnya tak rehat dah 3 minggu sebab saya on the road. So malam ni saya free. And then besok saya on station lagi. Tapi yang sekarang punya Omicron X yang the latest dekat Malaysia ni. Yang saya yang COVID the latest ni. Memang kalau dapat dia betul-betul buat kita sifat malas tu, Allahu Akbar. Memang malas tahap gaban tu orang. So kat situ juga dalam kita berperang kan. Baru kita tengok peperangan sebenarnya kita perang dengan diri. Tu saya sampai tahap kadang-kadang kalau tak boleh nak bangun tu, saya ingat belum lagi mati. Belum lagi mati saya kata. Itulah. Betul lah tu. Itulah. Itu juga tujuan bacaan ni, kita tak nak kejar chapter. Kita nak bagi ia berkesan. Sebab ini soal hati, dia tak boleh laju. Bila soal hati, dia perlu melalui proses membaca dan berbicara sebegini. Supaya ianya memberi kesan. Saya juga, kalau ikutkan lah kan, saya nyatakan dekat sini lah. Macam, bagaimana Palestin tu boleh melahirkan masyarakat dia begitu. Diorang ada sistem pendidikan tarbiyah yang dipanggil usrah. Usrah ni sangat penting. Sebab kalau kita nak mengajar dalam bentuk besar, ramai-ramai, ada mata-mata yang akan menghentam. Nak kena ada permit lah nak ngajar. Tapi kalau buat konsert yang maksiat tu tak perlu ada permit, boleh buat kan. Panggil lagi. Rakyat tak minta, panggil lagi. Okay. Tapi dekat sana kan diorang sentiasa ada mata-mata yang nak menghapuskan ni kan. Peranan wanita sangat penting dalam ilmu, penyampaian ilmu.
wanita yang menghayun buayan ini bisa menggegarkan dunia. Pernah dengar ayat tu? Wanita Pernah? yang bagaimana? Kan pernah. Bagaimana? Sebab bayangkan yang melahirkan anak-anak adalah wanita. Dan dalam keluarga itu, anak-anak akan dengar, tak kiralah anak lelaki atau perempuan, akan dengar emak lagi daripada ayahnya. Kalau selalu mak yang selalu torture ke, selalu cakap benda yang tak elok dekat anak-anak tu, akan terjadilah anak-anak yang sebegitu. Tetapi bayangkan kalaulah seorang ibu hari-hari perkataan dia yang berkenaan dengan kata-kata Al-Quran dan kata-kata hadis, anak tu melekat apa kat telinga dia, telinga yang mula pertama dengar ini akan turun ke hati. Mata yang memandang itu akan turun ke hati. Bila turun ke hati, dia akan bersatu seluruh jiwa. Jadi perempuan ini sangat berperanan walaupun tak nampak di medan perang. Tetapi tak nampak perempuan di dalam medan perang tu dia berjuang. Tetapi wanita ini menghidupkan jiwa-jiwa yang di medan perang itu menjadi kuat. Dia itu isteri, dia itu seorang ibu. Bagaimana tadi Cikgu Zee tadi kata kan, mengharapkan ada 20 generasi ataupun 20 orang anak daripada keluarga ataupun anak murid. Itulah dia yang perempuan yang kita perlukan. Sampaikan perkataan-perkataan yang positif, ajaran-ajaran agama. Mengenal Allah itu adalah tugas perempuan menyampaikannya. Lelaki dia menyampaikan tapi dia bukan mentarbiah. Lelaki sangat sedikit mentarbiah. Perempuan itu mentarbiah. Beza mengajar dengan mendidik atau mentarbiah. Tazah nak tanya, Hmm. tarbiyah, usrah, apa beza dia? Okey, tarbiyah kita didikkan biasa, ajar cara makan, ajar cara minum, kan? Ajar berpakaian elok, ajar bercakap elok, itu tarbiyah. Usrah, bunyi keluarga tetapi dia ada sistem dah. Okey, kalau dekat kalau dekat dekat Palestin yang buat kerja usrah ni daripada golongan Hamas. Wanita-wanita dia orang ada sistem dia. Malaysia PAS ada usrah. Ada usrah, ada sistem dia. Dan ada tajuk-tajuk yang perlu dibincangkan. Ada setahun tu mesti um, apa tu melalui tajuk-tajuk ni. Tajuk-tajuk ni mesti buat. Mesti ikut sistem tu. Paling kurang pun siapa pernah baca Maza Yakni, iaitu Kenapa Aku Memeluk Islam. Pernah dengar tak buku tu? Maza Yakni. Kenapa Aku Memeluk Agama Islam. Pernah. Pernah tak? Tak Nanti pernah cari buku. Ustazah. Tak Nanti pernah. saya bagi tajuk dia, macam-macam jilid terjemahan. Tapi tajuk asal bahasa Arab dia Fathiyakan penulisnya. Maza yakni intima fil Islam. Apa artinya saya menganut Islam. Tajuk dia. Okey, itu sistem yang awal lah. Yang mana asalnya Hasan Al-Banna kenal? Kenal tak Hasan Al-Banna? Kenal. Okey. Hasan Al-Banna ni pengasas Ikhwanul Muslimin dekat Mesir. Jadi yang pelajar-pelajar balik daripada Mesir, diorang akan baliklah bawa ke negara diorang, kebangkitan. Diorang menggunakan sistem yang sama daripada Ikhwanul Muslimin ni. Sebab tu Palestin ada Hamas. Malaysia ada PAS. So dia ada jadual dia untuk buat usrah ni. Cuma kat Malaysia ni macam dia tak berapa jadi sangat sebab orangnya sikit nak ikut follow betul-betul. Macam-macam masalah ada tu. Ada je aktiviti dia banyak. Kalau diorang yang macam berjaya buat tu, maknanya diorang memang aktif kan. Macam ni lah.
Kalau kita ni uh, dia berkumpul, dia elok kita berkumpul buat bulatan dalam 11 orang atau 12 orang. Ada bagi tugas, ada yang cari baca Al-Quran dan tafsir serta tadabbur, yang seorang lagi tu baca hadis serta tadabbur, kemudian cerita tentang akhlak, kemudian cerita tentang apa tu keadaan situasi semasa. Masa tu berbincang. Macam lebih kurang kita buat macam hari ni lah. Jadi bila benda tu diterap, okay, so dia akan selari. Dia ada sistem dia. Tajuk yang pertama kena habiskan kitab ni dulu. Yang kedua kitab ni dulu. Macam tu. So bila buat secara usrah, 10 orang perjumpaan macam berkelah-berkelah gitu je kan. Jadi orang tak boleh nak tangkap kata buat ajaran sesat ke apa ke, ataupun tak dapat permit ke apa. Datang rumah nanti macam parti, buat parti jual Tupperware dulu kan. Buat macam tu kat rumah. Jomlah datang kat rumah, makan-makan sikit, kita baca Yasin, baca kitab sikit. Macam tu lah, ada sistem dia. Kalau tak buat macam tu, susah lah, asyik ada apa, ada halangan je. So kita boleh mulakan lah. Jadi ibu-ibu yang dah belajar ni mulakan dengan rumah dia sendiri dulu. Terutamanya masa maghrib dah sembahyang jemaah sama-sama, mengaji sama-sama, tengok huraikan dari segi tajwid ke, dari situlah dengan bawa Al-Quran dan hadis buka gili-gili hari-hari. Nak baca banyak tu tak mampulah kan dalam family sebab macam-macam peringkat. So kita buat peringkat dia. Kalau mengaji Quran hari ni, baca, siapa yang pandai sikit baca, dan huraikan. Yang baru belajar, kita belajar sikit-sikit. Dia ada proses tingkat-tingkat. Bermulalah daripada rumah. Okey? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Tadi Tadi baca ada lagi nak mencelah sikit lagi, belum lagi habis sebenarnya. okay. Tentang the last day, hari penghabisan kita bila kita nak menghadap, bila hari yang kita diambil nyawa kita, roh kita pulang balik kepada Allah. Hari itulah yang kita baru sadar yang sebenarnya urusan yang kita buat selama kita hidup di dunia, yang Allah memberi kita kesempatan, kita tidak sebenarnya meet the requirement of Allah. Seperti yang Allah cakap, He is unhappy with us, and the spiritual path that we choose wasn't the life that dia nak kita lalui, walaupun dia kasih kita freedom of choice. Jadi kebanyakan orang mungkin ada perjalanan penyesalan, tapi dia dapat tahu hari penghabisan, dan dia tak dapat patah balik kerana dia tahu memang nyawa di ujung rumput. Maknanya kita kena beware setiap saat, setiap nafas kita lah, ya. Betul. Ustazah, nak tanya boleh? Boleh. Yang boleh dulu. Apa beza kalau kita cakap moga kita mati dalam redha Allah. Maksudnya kita hidup ni memang untuk dapat redha Allah. Itu yang ada dikatakan. Dan ada juga yang kata tak apa, buat baik, Allah suka. Maksudnya apakah perbezaan kita memohon redha Allah dengan kita buat baik sebab kita nak dapat pahala? Sebab maksudnya apa bezanya tu? Maksudnya beza nak dapat redha Allah, beza nak dapat pahala je. Tu maksudnya macam pendekatan tu lah. Apa beza? Macam saya masih tak tahulah. Sebab saya pernah kena tegur bab tu. Beza dia adalah darjah 1, darjah 2, darjah 3. Faham? So kita nak sampai peringkat yang kita buat ni semata-mata nak redha Allah. Allah suka kat aku ni, insya-Allah lah. Kan? Sebab tu setiap hari kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita kena faham lah, sebab tu mengaji tu tak boleh putus. Maksudnya belajar tu tak boleh putus. Apa benda yang Allah redha, apa benda yang Nabi redha, dan apa benda yang Islam redha.
Apa benda yang kita redha dengan Allah, apa benda yang kita redha dengan Nabi Muhammad, dan apa benda yang kita redha dengan agama Islam ni. Apa buktinya? Apa yang kita dah buat? Tanda kita dah redha. Ha. Apa buktinya? Kalau cakap senang. Mulut tak, orang kata mulut ada idea, boleh bercakap. Apalagi kalau orang yang tak ada idea, tak boleh bercakap. Kan? Bila dah boleh ada idea dan ada cakap, apa buktinya? Apa buktinya? Ha. So, kita naklah sampai ke tahap nanti kita bercita-cita Allah panggil, Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa orang-orang yang tenang. Ha. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang seredha-redanya. Allah meredaimu, engkau meredai Allah. Daripada bumi lah, dekat dunia ni lah kita kena redha dengan apa Allah tugaskan. Kita kata kita Islam, kita mesti terima ajaran Nabi Muhammad dan Islam. Bukannya kata kita Islam, tapi kita ada segolongan tu mengaku Islam, tapi dia nak liberal. Apa maksud liberal? Dekat bahagian sini je dah ada Islam liberal. Sebab sini ramai orang Islam. Liberal itu semuanya penentangan tentang Al-Quran dan hadis. Menentang Quran dan hadis. Sedangkan sumber kekuatan kita adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita tolak Al-Quran dan hadis, kita awal-awal lagi dah kalah dengan pihak yang menyesatkan tu. So kita, apa maksud redha tu? Kita redha apa yang Allah takdirkan kehidupan kita ni macam ni. Yang dah lalu tu kita redha. Yang akan datang kita redha Allah nak bagi apa pun. Tapi yang penting Allah selamatkan iman. Allah bagi jiwaku tenang dalam melalui kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah panggil aku, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu yang paling best tu. Kembalilah kepadaku dalam keadaan seredha-redanya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam bersama-sama hamba-hambaku. Dia tak kata masuklah seorang-seorang, tapi masuklah bersama-sama hambaku. Hamba-hambaku. Maksudnya kita dalam segelompok kita akan ikut pemimpin kita ni siapa. Siapa yang kita jadikan pemimpin kita. Yang mengikut pertama sekali kita ikut suami, macam tu kan. Yang kedua guru, yang ketiga pemimpin. Pemimpin yang kita lantik tu yang buat yang nak tegakkan agama ke tak? Nak mengaku nak dapat keredaan tapi kita lantik orang yang memusnahkan agama. Tu peranan kita walaupun kerjanya pakah aja satu hari. Tapi makan masa bertahun orang yang melaksanakan tu. Bukan politik tau, tapi kita nak nampakkan yang kita nak maksudkan nak Allah redha, kita kena redha dengan apa ketentuan yang Allah nak kita buat. Macam tu. So, kita kena cari siapa yang nak bawa aku menuju Allah nanti tu. Yang tempat yang Allah redha ni, yang Allah panggil bersama-sama hamba-Ku. Bukan panggil seorang-seorang. Kita akan mengikut atas kita yang bawa kita, sama ada orang tu muda daripada kita ataupun tua, tapi dia memimpin kehidupan kita. Dan kita ini juga akan membawa orang lain. Terutamanya anak-anak. Kalau lelaki, anak isteri. Kalau perempuan, bawa anak-anak. Dia sebab ni dia ikut suami. Jadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dah dapat redha, barulah boleh masuk syurga. Bagi poin untuk yang orang tak faham lagi untuk kanak-kanak darjah 1. Bukan. Orang punya tahap iman dia baru darjah 1. Memang itulah dulu. Nampak syurga dulu. Sebenarnya nak dapat syurga tu kena buat kerja yang mana kerja-kerja orang yang kena dapat periktirafan Allah panggil dia hamba, hambaku. Kalau Allah tak panggil hamba, jadi musuh lah. Hamba lawannya musuh.
Dengan Allah ni dua lah. Nanti apa yang akan Allah panggil? Panggil sebagai hamba-Ku ataupun sebagai musuh-Ku. Jadi kita kena buat sesuatu sebagai hamba-Ku yang kita nak Allah panggil nanti. Kalau dah kata hamba tu kena ikut je lah. Mana boleh nak tunjuk lagap pula. Mana boleh nak aku nak macam ni, macam orang Yahudi. Aku tak nak lah daripada golongan apa tu Arab. Kita orang nak daripada orang Yahudi. Lepas tu Allah menempelak kat dorang. Kalau kata orang Yahudi pun dulu buktikan. Dulu pun kau bunuh juga Nabi-Nabi daripada golongan korang. Macam tu. So, dia tak pernah meredai apa Allah tentukan pada mereka. Menjawab tak? Menjawab. Alhamdulillah, Jelas. Ustazah. Okey. Kita habiskan paragraf yang akhir ni. Dia daripada Islamic spirituality tadi Daripada ni. Yang ni dah kan? The Life of Prophet Muhammad dah kan? Belum. Okey, bacakan. Okay. Islamic spirituality tadi. Cikgu nak habiskan ke? Cikgu habiskan lah. Mana? Islamic Islamic spirituality. Ya. Takers. Mana? Atas sikit Ustazah. Atas. Lagi sikit. Takers. Lagi. Okay. Islamic spirituality. Okay. Okay, Islamic spirituality provide the balance between mind and heart, individual and society, including family and reality and ideals. It takes all the weakness of the heart and provide successful and permanent treatments. And then seterusnya, the comprehensiveness of Islamic spiritual would remain, but a claim if not for the fact that it was lived and modeled. The life of Prophet Muhammad SAW and his companions provide us with practical guidance and how this spirituality can enter the real world. Believe day after day and transform the world as it interacts with it. Maksudnya dengan adanya Nabi Muhammad, Allah utuskan dia guide untuk kita lah. So dia kata kat sini Islamic spirituality provide the balance, iaitu keseimbangan antara minda dan juga hati yang merangkumi diri kita dan juga masyarakat, keluarga yang mana kita realiti sekarang. Itulah yang saya faham lah. Betul. Sebagai model lah untuk hidup. So macam macam kita cakap tadi lah, biasanya dia akan kesinambungan bila kita daripada atas tu ada huraian-huraian dan dia tengok ya itu mengukuhkan yang tadi tu. Maksudnya kita kena selalu baca lah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Setiap hari pagi 3 kali, petang 3 kali. Betul tak? Saya dikala diuji doa ini dulu saya tak faham. Yelah masa muda orang kata anak seorang, saya tak pernah jumpa doa ni. Dan bila diuji dengan kesakitan, bila baca tu sakit pun rasa hilang. Dan betul lah, memang orang kata kebergantungan lah ada. Kalau saya susah hati, memang saya amalkan yang ni. Dia memang dia jadi zikir makan sarapan pagi lah. Sarapan roh lah. Sarapan roh, betul. Roh pun nak makanan juga kan. Bukannya mulut je nak makanan. Okey, teruskan yang akhir tu, Muslim. Ini saya sambung ke terus ke macam ni? Terus je lah. Muslim are the bearers of the truth today, and essential part of this truth is the spiritual path and practice that can take humanity back to its creator and save the world they live in. It is incumbent on Muslims to learn what Islam teaches about the soul, heart, and
true value of human life and to share this antidote with a world that is desperately searching for the answer. Maknanya kat sini yang membezakan kita Islam dengan yang bukan Islam tu iaitu kita punya kerohanian kita lah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Itu yang membezakan lah kita. Dan dia mengajar kita untuk menerima apa yang Rasulullah dah diturunkan, and then dia bagi sunnah, maksudnya apa yang dia ikutan untuk kita ikut sebagai model hidup kita untuk ajar, didik hati, didik jiwa, roh kita lah yang baik sebagai antidot dalam diri kita lah untuk kita cari jawapan kenapa berbalik kepada Allah. Kan, kenapa tu bukan hanya budak kecil tu je tanya kenapa. Kan, bila dah besar tu kenapa tu kena hati-hati sikit. Bila dia uji, kita jangan kenapa untuk mempersoalkan. Tapi kenapa itu adalah untuk muhasabah. Kan? Lihat sesuatu daripada pandangan hikmah. Ya, betul. Maknanya dalam Islam ni setiap orang Islam tiada keluh kesah lah dalam jiwa dia. Tetap tenang. Okey, dia pertama dia redha Allah, dia redha Islam dan redha Nabi. Jadi cara hidup Nabi dia kena ikut, cara Islam kena ikut, dengan Allah pergantungan yang penuh. Maksudnya topik malam ni walaupun introduce tu dia mengajar kita tentang kebergantungan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Betul, Ustazah. Kan Al-Quran dan hadis. So ada apa-apa yang nak ditambahkan? Zakaria tadi rasa macam nak cakap sesuatu tu tadi. Tapi nama dia tak dipanggil. Zakaria ada nak cakap apa-apa? Tak ada, Ustazah, tak ada. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sedikit ayat. Rasa apa yang dapat malam ni? Zakaria, kan tadi sebagai melahirkan generasi yang boleh menggegarkan dunia ini adalah wanita. Tetapi wanita ini memerlukan lelaki yang memberi hidupkan jiwanya, menyuburkan jiwanya, iaitu dengan pertama adalah kasih sayang. Yang mana jiwa ni lemah sifat manusia ni. Bila kasih sayang dia tu kontang, dia boleh boleh mematahkan diri dia dan generasi yang dilahirkan. Apalagilah dengan lelaki, iaitu ataupun namanya suami. So itu je kunci untuk seorang lelaki menghidupkan jiwa wanita. Walaupun dari sudut wanita tu sendiri mestilah ada pergantungan kepada Allah. Tetapi bagi lelaki untuk membantu wanita supaya dapat istiqomah yang jiwanya bergantung kepada Allah, kasih sayang daripada suami tu sangat penting. Ada siapa-siapa nak tambah lagi? Kak Lina ada lagi ke? Follow lagi ke? Rasanya huraian dia Alhamdulillah, Ustazah. Ada masa ada kat sini. Ada apa-apa yang ingin akak sebutkan? Hello. Ada apa-apa yang Okey, Kak tak Lina? ada. Keseluruhannya dengan kepercayaan, keimanan yang kita ni patut from time to time lah kita patut mendalami ibadah kita dan memperkuatkan iman kita lah dalam kerja-kerja seharian, kebiasaan kita, amalan kita. Sebab yang selalu saya rasa satu macam
challenge dalam diri saya sendiri ialah menuntut ilmu satu, tetapi untuk mempraktikkan ilmu tu sangatlah challenging lah. Ya, Okey, dengan kita punya tugas harian, dengan kita punya untuk istiqamah dan untuk cari waktu, meluangkan waktu untuk mempraktikkan ilmu-ilmu yang kita dalami, itu adalah satu challenge lah. betul. Sebab itulah kan Allah uji kita. Macam yang nantilah buka lah ya yang surah Al-Baqarah muka surat 33 tu, yang mana jangan kamu sangka kamu telah beriman jika kamu tidak diuji. So ujian-ujian itu macam itulah. Nak praktik tu buat kata Kak Lina tadilah kan. Nak praktik tu memang ujian lah macam tu. Nak mendalami apa yang kita pelajari ni, dia bab agama, dia macam seiring apa yang kita belajar dan ujian yang dalam kehidupan. Sebab agama itu is our life. Kalau kita tinggalkan dia, kita membinasakan diri kita lah. Okay, lepas tu siapa nak cakap? Also, dan mungkin untuk tambahkan, Mm-mm. harian pun kita sebenarnya kita buat cleansing kan. Ibarat kita perlu mandi setiap hari supaya badan kita tak berbau. Mm-mm. Tapi kita tak memikirkan macam mana kita nak cleansing our mind, cleansing our heart, cleansing our Mm-mm. spirit. Kak Aisyah tak dengar suara. Kak Yati ada ke tu? Oh, Kak Azia. Kak Azia ke? Satu daripada ulang bagian begitu mudah daripada kita baca akan datang. Dan mungkin cleansing tu pun kita akan belajar dengan lebih mendalam. Ustazah, rasa tadi Ustazah mencelas sikit tentang penyucian diri. So Alhamdulillah dengan ilmu hari ini Ustazah. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Kak Nur Azia pun dah jawab awal-awal ni. Alhamdulillah rezeki bertemu dengan Ustazah dan rakan Usrah yang terbaik malam ni. Terima kasih. Oh, ni Cikgu Aziah tadi, Cikgu Aziz ni. Rezeki kongsi ilmu. Kak Linda pun terima kasih. Zakaria pun terima kasih. Lagi siapa ya? Okey lah, Kak Aisyah terima kasih. Terima Kak kasih pada Yati. Ustazah kerana Itulah sama-sama kasih. Mudah-mudahan kita bolehlah membangkitkan jiwa-jiwa. Bangkitlah jiwa-jiwa. Amin. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Jom kita tutup majlis Kak Nadia. Boleh dengan Ustazah. tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول لقولي هذا أستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Thanks everyone. Sama-sama. Barakallahu fiik. Thanks. Terima kasih Ustazah.